Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alayna ala rahmatika ya zal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang sangat murah, yang sangat mengasihani. Itu dia. Jadi dia mulakan dengan bismillah. Makna bismillah pula diterjemah oleh tuan kitab ini dengan nama Allah yang sangat murah dan yang sangat mengasihani. Maka apabila menterjemahkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, terutamanya Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, iaitu Ar-Rahman diterjemahkan dengan makna sangat murah, yakni sangat pemurah, manakala Ar-Rahim pula diterjemahkan dengan makna sangat mengasihani. Itu dia. Maka bagi orang-orang yang kata pengetahuan ilmu tauhidnya yang tidak mendalam, kalau menggunakan pakai terjemahan Ar-Rahman dengan makna yang sangat pemurah dan Ar-Rahim dengan yang sangat mengasihani, bagi orang-orang yang kata tokoh ilmu tauhidnya yang tidak mendalam ilmu tauhidnya, berkemungkinan boleh menjadi mutasyabihah, yakni menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Golongan mutasyabihah ini ialah golongan yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, sama ada pada sifat, pada zat ataupun pada perbuatan. Itu dia. Sebab itulah bukanlah sesetengah guru menterjemahkan makna Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim bukan dengan makna yang sangat pemurah dan sangat mengasihani. Kenapa? Kerana makna sangat pemurah ini, sifat yang sangat pemurah ini adalah merupakan sifat hati. Sifat hati. Maka yang mempunyai hati ini adalah makhluk Allah sahaja, iaitu manusia. Begitu juga sifat yang sangat mengasihani yang terjemahkan daripada makna Ar-Rahim. Juga itu bermakna merupakan sifat hati. Maka hati ini hanya ada pada makhluk, iaitu manusia. Jadi kalau kita semata-mata secara mentah ataupun secara zahirnya kita menterjemahkan makna Ar-Rahman dan makna perkataan Ar-Rahim itu dengan makna yang sangat pemurah lagi yang sangat mengasihani,
dia akan boleh membawa seseorang yang kepahaman ilmu tauhidnya masih rendah, masih tidak mendalam, boleh membawa kepada menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tidak ada hati. Sedangkan sangat pemurah ini merupakan sifat hati nisbah bagi makhluk. Begitu juga sangat mengasihani ini merupakan sifat hati. Maka sifat-sifat hati ini adalah mustahil ke atas Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk. La laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Itu dia. Jadi kalau kita terjemahkan Ar-Rahman dengan makna sangat pemurah itu dari segi bahasa sahaja, tidak dari segi maksud. Begitu juga Ar-Rahim dengan makna yang amat mengasihani, terjemahnya dari segi bahasa sahaja. Maksud yang dikehendakinya bukanlah Ar-Rahman sebagaimana yang kita terjemah, maka ataupun Ar-Rahim sebagaimana yang kita terjemah saat ini dengan makna mengasihani itu. Kalau di situlah bukan maksudnya, tidak mengapa. Namun bagi orang-orang yang tidak mendalami ilmu tauhid, dia mungkin berkemungkinan besar dia berisiko menyabitkan sifat yang sangat pemurah itu kepada Allah Ta'ala sama dengan sifat sangat pemurah yang ada pada manusia. Kemungkinan di situ duduknya. Kenapa? Kerana dia tidak faham, dia tidak ada kefahaman yang mendalam dalam ilmu tauhid. Kalau dia pandai pun ilmu tauhid, dia hanya boleh sebut ataupun boleh kata sahaja sifat-sifat Allah Ta'ala, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, tetapi dia tidak memahaminya. Jadi inilah berbahayanya bagi orang jahil ini, iaitu dia tidak dapat memahami secara betul dan sahih setiap makna-makna dalam, terutamanya nama-nama Allah Ta'ala. Kerana nama ni menunjukkan sifat ataupun menunjukkan zat. Itu bahaya. Begitu. Jadi justru itulah sayugianya semoleknya bagi guru-guru yang mengajar ilmu tauhid ni meletakkan terjemahan kataan ataupun sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Letaklah maknanya, maksudnya itu maksud yang tidak menjadi mutasyabihah, ataupun maksud yang tidak boleh menyebabkan fahaman seseorang itu menjadi mutasyabihah, iaitu fahaman menyerupakan, mentashbihkan Allah Ta'ala itu dengan makhluk, sama ada pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Itu dia. Jadi kebanyakan ulama ataupun tuan-tuan guru tradisi yang mengajar kitab-kitab kuning menterjemahkan perkataan Ar-Rahman itu dari segi bahasanya yang sangat pemurah itu dengan terjemahan yang banyak memberi nikmat yang kasar. Itu dia. Guru-guru tua ataupun guru-guru kitab turas menterjemahkan Ar-Rahman itu, dia letak dulu maknanya yang sangat pemurah, kemudian dia membawa pula maksud yang sangat pemurah itu bagi Allah Ta'ala adalah yang banyak memberi nikmat yang kasar-kasar. Apa maksud, apa makna nikmat yang kasar-kasar? Iaitu nikmat yang boleh dikesan, yang boleh dirasa dengan lidah, yang boleh dicium dengan hidung, yang boleh ditengok dengan mata, yang boleh dijamuh dengan tangan. Itu nikmat kasar, nikmat yang boleh dikesan oleh panca indera kita yang zahir. Itu maksud nikmat kasar. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala ni
yang banyak memberi nikmat-nikmat yang kasar. Dah. Itu dia. Itulah maksud Ar-Rahman yang diterjemahkan oleh tuan-tuan guru kita yang mengajar kitab turas. Kebanyakannya lah. Dan mereka ini sebenarnya kalau mereka menterjemahkan Ar-Rahman itu dengan makna yang amat pemurah, tidak menjadi satu kesalahan bagi mereka kerana mereka telah memahami maksud Ar-Rahman itu, yakni yang sangat banyak memberi nikmat yang kasar-kasar. Itu dia. Dia ada bahasa dah tu. Nak jemuh dengan apa ni, sifat zat boleh, sifat fi'il pun boleh. Di sini. Kalau sifat zat ni yang berkehendak memberi nikmat. Kalau sifat fi'il, sifat perbuatan tu yang memberi nikmat yang kasar-kasar. Itu dia. Jadi kebiasaannya itulah terjemahan. Sama juga dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ni diterjemah oleh guru-guru tua kita dengan makna secara lughawi ataupun secara bahasanya dengan makna yang mengasihani juga. Tetapi walaupun mereka menterjemahkan perkataan Ar-Rahim itu dengan makna mengasihani, mereka sendiri telah memahami maksud mengasihani itu, iaitu maksudnya yang banyak memberi nikmat yang seni-seni. Apa dia nikmat yang seni-seni? Ini nikmat yang kita tidak boleh rasa, tidak boleh tahu melainkan hati kita sahaja, iaitu nikmat iman, nikmat Islam. Itu dia, nikmat taat, nikmat hidayah, nikmat taufik. Itu nikmat-nikmat yang seni-seni. Itu dia. Itulah terjemahan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita pergi kepada satu persatu sebahagian daripada perkataan dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya dengan Bismillah itu dengan makna dengan nama Allah. Jadi dalam bahasa Arab, ba itu merupakan haraf jar. Ataupun kata sendilah. Haraf jar ni kata sendi. Jadi setiap haraf jar ni dalam kaedahnya dia kena ada ta'alluq, ada tepat dia kena ada mu'allaq dia, tepat dia bergantung. Sebab setiap ayat yang dimulakan dengan haraf jar tidak ada mu'allaqnya, maka ayat itu tidak dipahami maksudnya. Contoh di sini, Bismillahirrahmanirrahim, secara tiba-tiba datanglah dengan makna dengan nama Allah yang sangat murah, yang sangat mengasihani. Mari dengan nama Allah. Maka apa yang dikehendaki dengan nama Allah itu? Itu dia. Apa yang dikehendaki dengan nama Allah itu? Maka nak tahu apa yang dikehendaki dengan nama Allah, dengan makna dengan nama Allah itu, kita kena fahamlah. Dia dimulakan ayat ini dengan huruf ba. Huruf ba ni merupakan haraf jar. Makna dia dalam bahasa Melayunya dengan. Maka haraf jar ini perlu kepada mu'allaq. Tempat dia nak sakut, dia nak gantung. Sebab kalau tidak ada tempat yang bergantung, maksud itu tergantunglah. Makna ayat tersebut tergantung, tak dipahami. Maka dalam kaedah nahwu saraf, kita kena takdirlah mu'allaq dia. Nak takdir mu'allaq itu, tempat dia gantung itu, kita kena tengok kesesuaian. Kesesuaian perbuatan kita. Maka dalam masalah kita mempelajari, kita membaca kitab Khulasah Manhajil Abidin ini, bermakna kita kena takdirlah dengan kataan aku membaca
dengan nama Allah yang sangat murah, yang sangat mengasihani. Itu dia. Jadi aku membaca tu, perbuatan tu kena takdir. Dah ayat tu dipanggil aku membaca itulah muallaq, yakni tempat gantungnya ba pada bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba yang merupakan huruf jar dah pada bismillahirrahmanirrahim. Nisbah bagi orang membaca. Bagi orang yang belajar dah, bagi orang yang mengarang, dia kata aku mengarang kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Itu dia. Itu sebab bagi orang yang biasa belajar ilmu nahwu saraf, dia tahulah. Bagi orang tidak pernah belajar itu, ambillah sebagai sedikit perkongsian, sedikit sangat itu. Sebenarnya banyak lagi bahasan-bahasan di situ. Itu dia. Okey. Kemudian kita pergi kepada lafaz Allah. Lafaz Allah. Itu dia. Lafaz Allah ni merupakan ataupun kalimah perkataan Allah itu merupakan kalimah yang khas pada lafaz dan khas pada makna. Itu dia. Kalimah Allah itu khas pada lafaz, merupakan kalimah yang khas pada lafaz dan khas pada makna. Khusus pada lafaz, khusus pada makna. Apa makna kalimah Allah ni khusus pada lafaz? Yakni perkataan Allah ataupun kalimah Allah itu haram hukumnya kita menamakan sesuatu yang selain daripada Allah, daripada zat Allah Ta'ala dengan nama Allah. Nama Allah ni khususnya, tertentunya hanyalah bagi zat Allah Ta'ala semata-mata. Seperti kata kalau kita nak namakan perkara ataupun benda yang selain daripada zat Allah Ta'ala seperti manusia dengan nama Allah, maka hukumnya haram. Melainkan kita gabungkan atau kita sandarkan dengan perkataan lain. Barulah harus. Contohnya perkataan Abdul. Abdul gabungkan dengan Allah jadi Abdullah. Kalau begitu dibolehkan kita menamakan zat yang selain daripada zat Allah Ta'ala dengan perkataan Allah. Dengan syarat digabungkan dengan perkataan lain. Seperti Jundullah, tentera Allah Ta'ala. Saifullah, pedang Allah Ta'ala. Tak apalah, sebab dia gabungkan perkataan Allah dengan saif. Jadi maknanya pedang Allah Ta'ala. Kalau semata-mata nama Allah sahaja, haram hukumnya. Itu maksud khas pada lafaz. Jadi lafaz Allah Ta'ala tu tak boleh nak pernamakan zat yang lain selain daripada zat Allah Ta'ala. Kemudian khas pada makna, yakni makna Allah itu hanya bagi zat Allah Ta'ala saja. Apa maknanya? Lafaz Allah itu bermaksud nama bagi satu zat yang mesti disembah, yang mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaan yang layak dan sesuai dengan zatnya. Itu maksud lafaz Allah. Maka makna lafaz Allah sebegini ni hanyalah tertentu bagi zat Allah Ta'ala. Itu khusus saja, khusus hanyalah khas bagi zat Allah Ta'ala sahaja. Makna lafaz Allah dengan makna sebegitu. Dengan makna bagaimana? Lafaz Allah dengan makna nama bagi zat yang mesti ada, yang wajib disembah, yang mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaan yang sesuai dengan zatnya. Ini lafaz Allah dengan makna sebegini ini hanyalah tertentu, hanyalah khas, khusus bagi zat Allah Ta'ala sahaja. Zat lain
tidak ada. Nah, ada khusus sebegini. Nah, jadi itulah sedikit dulu huraian berkenaan dengan bismillah, iaitu kita kata berhenti setakat itu dulu, setakat huraian perkataan lafaz Allah. InsyaAllah kita akan sambung pula dengan lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya lah pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam wa ilaihil marji'u wal ma'ab.